Pak Vinton, on microphone. Ya, dulu. Ya, Pak Vinton. Senaraikan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pahang, Pahang, Perak, Perak, Negeri Sembilan, Negeri Sembilan. Lagi satu? Selangor, Ya, betul. Ada 4. Okey, terima kasih Pak Vinton. Okey, saya nak panggil yang kedua pula. Asmita. Cikgu, Ya. Okey, Asmita. Berikan cikgu negeri-negeri selat. Pulau 3 negeri Pinang, selat. Pulau Pinang, Pulau Perak, Pinang, Singapura. Pulau Pinang. Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Okey. Apa yang terkenal dekat negeri selat ni? Ah, Kalau negeri-negeri Melayu bersekutu, mereka kaya dengan biji timah, emas. Kalau negeri-negeri selat ni Pelabuhan, apa function? Pelabuhan, ah, Pelabuhan. Ya, betul. perdagangan pelabuhan. Pelabuhan. Okey, terima kasih. Okey, nasib ingat. Okey. Hari hari Rabu kita belajar rangkuman bab 3 iaitu negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, ada Pahang, Perak, Negeri Sembilan. Yang mana 4 negeri ni, Pahang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan ni masing-masing ada kekayaan negeri masing-masing. Contohnya Pahang kaya dengan emas. Tetapi Pahang banyak hutang disebabkan Pahang tidak boleh dibangunkan. Tak sama macam Perak, Selangor dengan Negeri Sembilan. Dan disebabkan mereka ni kaya, maka British pun ingin memiliki 4 negeri tersebut. Maka terbentuklah negeri-negeri Melayu bersekutu yang mana keempat-empat negeri tersebut mereka berada di bawah penguasaan British sepenuhnya. Okey. Maka hari ini kita akan belajar tentang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, secara umumnya saya ingin bagi tahu kamu apa beza negeri Melayu bersekutu dengan tidak bersekutu ini. Okey, negeri tidak bersekutu ini mereka tidak berada di bawah penguasaan British sepenuhnya. Yang inilah keistimewaan tidak bersekutu. Depa tidak diikat pun oleh British. Dan sultan mereka pun boleh mentadbir negeri masing-masing. Tak sama macam negeri-negeri Melayu bersekutu. Dekat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, tiada residen, yang ada cuma penasihat. Yang mana penasihat tu tidak berkuasa, tidak sama macam residen. Okey, kita pergi ke negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Selepas British mendapat negeri-negeri Melayu bersekutu, okey, dia tertarik kepada 4 negeri. Okey, asalnya 4 negeri iaitu negeri Kedah, negeri Perlis, Kelantan dan Terengganu. Okey, 4 negeri ini dikenali sebagai negeri-negeri Melayu Utara. Okey. Okey, negeri-negeri Melayu Utara. Okey, kamu boleh tengok muka surat 86. Okey, kita berkenalan dengan negeri Perlis dahulu. Alamak.
Okey, negeri Perlis. Apa dia negeri Perlis? Okey, kita pergi latar belakang dahulu, iaitu Perlis merupakan wilayah yang terpisah dengan Kedah pada tahun 1842. Ya, untuk pengetahuan kamu, Perlis dulu merupakan gabungan dengan Kedah. Okey, Perlis di bawah Kedah. Tetapi telah terpisah pada 1842 apabila pada tahun seterusnya iaitu 1843 Raja Syed Husin Jamalulail telah diiktiraf oleh Maharaja Siam sebagai Raja yang pertama. Baginda telah diberikan gelaran Pia Songkram Rama Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Yang tu adalah gelaran Maharaja Siam beri kepada Syed Husin Jamalulail sebagai kejayaan beliau menjadi Raja Perlis yang pertama. Okey, jadi waktu ni untuk memaklumkan kepada semua orang bahawa Syed Husin Jamalulail telah diiktiraf sebagai Raja Perlis, maka istiadat pengisytiharan telah diadakan di Istana Arau. Okey, kita pergi bahagian pentadbiran. Okey, apa pentadbiran yang dilaksanakan oleh Syed Husin Jamalulail ini? Okey. Syed Husin Jamalulail telah membentuk pasukan pentadbiran yang berwibawa terdiri daripada kalangan pembesar tempatan. Okey, Tuan Syed Abdullah Ibni Syed Harun Jamalulail dilantik sebagai Raja Muda Perlis. Datuk Arau sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Datuk Belat Paduka Seri Perdana Menteri. Okey, untuk pengetahuan kamu, Tuan Syed Abdullah tu merupakan adik kepada Syed Husin Jamalulail. Okey? Boleh tulis dalam buku teks kamu. Okey, negeri Perlis dibahagikan kepada 22 mukim. Okey, mukim ni kita boleh andaikan sekarang adalah daerah. Okey, ada daerah Arau, Kuala Perlis. Okey, dalam pentadbiran Syed Husin Jamalulail ni, okey, baginda telah mengadakan hubungan luar. Of course lah, hubungan yang dia laksanakan adalah dengan Siam. Sebab apa? Siam yang iktiraf dia menjadi Raja Perlis yang pertama. Okey, waktu ni kerajaan Siam adalah kerajaan yang berkuasa. Yang berkuasa untuk menguasai negeri-negeri Melayu Utara, iaitu Kedah, Perlis, Terengganu, Kelantan. Empat negeri ini menjalinkan hubungan dengan Siam sebab waktu tu Siam mempunyai kuasa yang kuat. Jadi kalau mereka diserang musuh pun, okey, Siam boleh tolong. Ingat dalam cerita tentang Kesultanan Melayu, Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis semua ni, waktu ni belum terbentuknya lagi Malaysia. Mereka masing-masing ada kerajaan. Macam negara lah. Kita ibaratkan Kedah, Kelantan semua ni negara. Kita bukan bersatu dalam satu pentadbiran macam sekarang Malaysia. Okey? Jadi mereka masing-masing ada cerita masing-masing. Okey. Dalam kerajaan Perlis ni, kita pergi masuk bahagian perundangan. Okey, perundangan Syed Husin masih mengamalkan Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan. Sebab apa? Sebab Perlis kan dulu berada di bawah Kedah. Jadi untuk melicinkan pentadbiran, Syed Husin masih menggunakan Undang-Undang Kesultanan Kedah. Okey, undang-undang ni nanti kita lihat bila kita masuk cerita tentang Kesultanan Kedah. Okey. Undang-undang Kesultanan Kedah ni, pelaksanaannya menitik beratkan kebajikan terhadap rakyat. Ya, untuk seorang raja, untuk dia supaya rakyat taat kepada dia, maka seorang raja tu kenalah menitik beratkan
kebajikan terhadap rakyat. Sebab kalau raja tu kejam, maka rakyat pun boleh memberontak. Okey. Itu sedikit sebanyak tentang cerita kerajaan Perlis. Okey. Kita pergi ke kerajaan Kedah, Kesultanan Kedah. Okey. Latar belakang. Okey. Kerajaan Kedah bermula sejak abad ke-7 dan merupakan antara kerajaan terawal di negara ini. Kesultanan ini terus kekal hingga ke hari ini. Okey, sebelum tu, sewaktu tingkatan 2 kamu belajar tentang kerajaan-kerajaan alam Melayu. Contohnya Sriwijaya, Majapahit, Punan. Antaranya adalah kerajaan Kedah Tua. Okey. Jadi Kedah ni dia adalah antara kerajaan yang terawal di Kepulauan Melayu. Iaitu bermula sejak abad ke-7. Kedah Tua adalah Kesultanan Kedah dan Kesultanan Kedah adalah Kedah pada hari ini. Okey. Okey, latar belakang Kedah lagi. Islam telah bertapak di Kedah sejak abad ke-12 dan memulakan sistem pemerintahan di kota Bukit Meriam. Sultan Muzaffar Shah merupakan pemerintah pertama yang bergelar Sultan. Okey, yang tu adalah sedikit sebanyak cerita tentang Kesultanan Kedah. Okey, Kedah Tua dulu kan menganut agama Hindu. Sebab tu mereka ada candi. Okey, candi di Lembah Bujang. Iaitu waktu kerajaan Kedah Tua. Tapi apabila Kesultanan Melayu Melaka, okey, kalau kamu ingat dalam sejarah tingkatan 2, Kesultanan Melayu Melaka iaitu para miswara telah memeluk Islam, maka Islam telah tersebar disebabkan peranan baginda yang menghantar mubalik ulama untuk mengajar agama Islam di seluruh Kepulauan Melayu ketika itu. Okey. Kita masuk bahagian pentadbiran. Pentadbiran Kesultanan Kedah. Okey, macam biasa pentadbiran diketuai oleh Sultan. Okey, Sultan dibantu oleh pembesar serta disokong oleh undang-undang yang kemas dan teratur. Pentadbiran pembahagian wilayah diwujudkan bagi membolehkan negeri ditadbir dengan berkesan. Setiap wilayah diletakkan di bawah pengawasan pembesar daerah. Okay. Mukim diwujudkan di setiap daerah dan dikendalikan oleh kalangan penghulu. Okay. Pada abad ke-19 terdapat 128 mukim di Kedah. Okay. Maknanya Kesultanan Kedah telah mengecilkan skop pentadbirannya. Okey, kamu boleh tengok muka surat 87. Okey. Dalam Kesultanan Kedah ni, okey. Sultan telah membahagikan pembesar kepada tugas-tugas yang lebih terperinci. Contohnya pembesar peringkat negeri. Okey, peranannya melaksanakan perintah Sultan, mentadbir dan mengutip cukai di kawasan tertentu. Okey, pada peringkat jajahan atau daerah, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negeri, menyerahkan sebahagian hasil cukai kepada kerajaan, menyediakan tenaga kerja. Pembesar peringkat kampung atau dikenali sebagai penggawa atau penghulu. Okey, memungut cukai, membekalkan tenaga tentera, mengekalkan taat setia masyarakat, perantara antara pembesar dengan rakyat. Maknanya daripada negeri akan ada daerah, okey, dalam daerah akan ada mukim. Okey, mukim tu dikenali sebagai kampung. Jadi maknanya sewaktu pada abad ke-19 dekat Kedah ada 128 mukim. Jadi senang untuk ditadbir. Setiap mukim akan ada pembesar ataupun penghulu yang mengendalikan atau menjaga mukim tersebut. Okey, hubungan luar. Macam biasa, Kedah menjalinkan hubungan dengan Siam sebagai strategi mempertahankan negeri daripada ancaman Burma. Okey. Raif, on microphone.
Ya, betul. Raif, apa Burma? Sekarang Burma dikenali sebagai Burma. Apa dia? Sekarang Burma. Sekarang Okey, Burma untuk pengetahuan kamu sekarang dikenali sebagai Myanmar. Okey, kalau Siam dikenali sebagai Thailand. Okey. Okey, sambung. Okey, hubungan dua hala ini berlaku dalam pelbagai bentuk seperti hubungan diplomatik, pentadbiran dan kewangan. Ya? Okey. Maknanya hubungan dengan Siam ni, okey, mereka menjalankan hubungan diplomatik. Okey, hubungan diplomatik tu senang cerita hubungan persahabatan lah. Okey, sebab apa? Hubungan diplomatik dijalankan supaya Kedah ni mendapat perlindungan dan dapat mempertahankan negeri daripada ancaman Myanmar ketika itu. Maknanya kerajaan-kerajaan Burma, kerajaan Siam, mereka ni dalam masa yang sama ingin meluaskan kerajaan mereka. Jadi Kedah ni dia rasa dia macam kurang hebat dari segi ketenteraan, maka dia pun menjalinkan hubungan dengan Siam supaya Siam boleh tolong Kedah kalau Burma serang ketika itu. Yang itulah function hubungan luar. Okey. Dari segi perundangan, dari segi perundangan kamu boleh tengok Kanun Undang-Undang Kedah yang pertama dihasilkan pada tahun 1650. Okey. Kanun Undang-Undang Kedah memberikan hak kepada raja dan golongan pemerintah. Okey, undang-undang nila yang dikekalkan oleh negeri Perlis, kerajaan Perlis. Mereka masih guna pakai tapi diaplikasikan di kerajaan Perlis. Okey, kita masuk undang-undang 1060 Hijrah ataupun pada tahun 1650. Okey, apa dia undang-undang ni? Okey, undang-undang ni untuk pengetahuan kamu dikenali juga sebagai Undang-Undang Pelabuhan. Okey, boleh tulis dalam buku teks kamu, Undang-Undang 1060 tu /Undang-Undang Pelabuhan. Okey. Apabila disentuh tentang Undang-Undang Pelabuhan, automatik Undang-Undang 1060 ini adalah berkaitan dengan pelabuhan. Undang-undang ini juga ada menyenaraikan jawatan. Jawatan di pelabuhan seperti Panglima Negeri, Syah Bandar di darat dan Syah Bandar di laut. Kalau kamu ingat waktu kamu belajar di tingkatan 2 sejarah, ada pembesar 4 lipatan. Pembesar 4 lipatan yang mana pembesar yang utama iaitu pembesar berempat ada bendahara, penghulu bendahari, temenggung, temenggung dengan laksamana. Apabila di kawasan pelabuhan akan ada wujud satu jawatan yang dikenali sebagai Syah Bandar. Syah Bandar nila yang akan menguruskan hal ehwal di kawasan pelabuhan. Ada masalah, Syah Bandar yang akan settlekan. Dia kira polis di bahagian pelabuhan lah. Senang cerita. Kita masuk undang-undang yang kedua iaitu Tembera Datuk Seri Paduka Tuan 1075 Hijrah ataupun 1667 sebelum Masihi. Undang-undang ni berkaitan tentang hukuman terhadap jenayah, pertanian dan penternakan. Undang-undang ni telah ditulis oleh Datuk Seri Paduka Tuan iaitu salah satu pembesar di Kesultanan Kedah. Contohnya dalam Undang-Undang Tembera Datuk Paduka Tuan ni,
Okey, beliau telah menulis tugas penghulu dan panglima adalah untuk menangkap mereka yang berjudi, mencuri, minum arak dan tidak sembahyang. Jadi siapa-siapa yang didapati melakukan jenayah seperti mencuri, tidak sembahyang, maka penghulu dan panglima lah yang bertugas untuk menangkap orang tersebut untuk dijatuhkan hukuman. Okey, hukuman pula adalah berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Okey, yang ketiga, hukum kanun Datuk Kota Setar ataupun adat bunga emas. Okey, dalam hukum kanun Datuk Kota Setar ni, okey, telah dicatatkan tugas dan tanggungjawab raja dan pembesar. Okey, lepas tu ada adat bunga emas yang mana mereka akan menghantar bunga emas kepada kerajaan Siam sebagai taat setia. Okey. Dari segi adat kebesaran, adat meminang, semuanya hanyalah berkaitan dengan adat. Tetapi yang paling penting adalah yang 3 undang-undang yang saya ceritakan tu. Undang-Undang 1060, Tembera Datuk Seri Paduka Tuan, Hukum Kanun Datuk Setar. Okey. Kita masuk bahagian Kesultanan Kelantan. Okey. Tentang sejarah Kelantan. Okey, Kerajaan Kelantan telah disatukan oleh Long Yunus, iaitu pemerintah pertama Kelantan, iaitu bermula dari tahun 1776 hingga 1794. Okey, baginda menaiki tahta dengan gelaran yang di-Pertuan. Ya? Ya, Raif? Ya. Ya? Apa dia, Raif? Long Yunus ada apa yang kaitan dengan Long Jaafar? Oh, dia ada kaitan. Nama mereka sahaja sama. Long. Okey? Kerajaan Kelantan telah disatukan oleh Long Yunus. Okey. Ya, nama mereka sahaja sama. Okey. Baginda telah menaiki tahta dengan gelaran yang di-Pertuan. Okey, biasanya orang menggunakan gelaran Sultan. Tetapi Long Yunus telah mendapat gelaran yang di-Pertuan. Okey. Mana? Okey, perubahan berlaku pada tahun 1812 akibat perbalahan antara Kelantan dengan Terengganu serta pengaruh Siam. Okey, Sultan Muhammad I membuat pakatan dengan Siam sebagai strategi bagi mengelakkan ancaman Terengganu. Okey, kita bercerita sikit tentang Kesultanan Kelantan ya. Okey, Long Yunus tu, okey, bila dia memerintah Kelantan, dia telah berkahwin dengan anak yang di-Pertuan Terengganu yang bernama Tuan Cik Jumaat Puan Balai Dua. Puan Balai Dua anak nama isteri dia Cik Puan Balai Dua anak. Okey, yang merupakan anak kepada yang di-Pertuan Terengganu. Okey, Long Yunus ni ada 4 orang putera. Okey, dia ada anak lelaki. Okey, anak lelakinya yang pertama Long Muhammad. Long Muhammad tu, okey, kalau kamu tengok buku teks kamu akan jumpa Sultan Muhammad I. Okey, Sultan Muhammad I merupakan anak pertama Long Yunus ataupun dikenali sebagai Long Muhammad. Okey, Long Muhammad ataupun Sultan Muhammad I ni dikatakan mandul. Maknanya dia ada masalah sudah untuk diwariskan tahta. Okey, putera yang lain seperti Long Ismail, Long Jenal dan Long Tan.
ada Long Tan. Okey. Bila Long Yunus ni mangkat, maka Sultan Terengganu ketika itu telah telah mengisytiharkan menantu baginda iaitu Tengku Muhammad. Okey, Tengku Muhammad sebagai Sultan ataupun pemerintah di Kelantan. Okey. Kamu boleh tengok perubahan berlaku pada 1812 akibat perbalahan antara Kelantan dengan Terengganu. Perbalahan ni sebenarnya adalah berkaitan tentang pewarisan tahta. Okey, yang mana Terengganu, Sultan Terengganu melantik menantu baginda menjadi pemerintah di Kelantan. Sedangkan Long Yunus mempunyai 4 orang putera, iaitu 4 orang anak lelaki. Jadi, anak pertama Long Yunus iaitu Sultan Muhammad I telah membuat pakatan dengan Siam. Okey, membuat pakatan dengan Siam untuk mengelakkan ancaman Terengganu. Okey, waktu ni juga untuk pengetahuan kamu, Kelantan iaitu Sultan Muhammad I telah mengisytiharkan perang kepada Terengganu. Maknanya Sultan Muhammad I lawan Tengku Muhammad. Okay, kamu jangan keliru, nama mereka memang sama tapi orang yang berbeza. Okey, yang mana apabila Sultan Muhammad I telah bekerjasama dengan Siam, Terengganu pun kalah. Jadi Sultan Muhammad I telah ditabalkan menjadi pemerintah yang kedua untuk menggantikan ayandahnya iaitu Long Yunus. Maka Maharaja Siam telah mengurniakan gelaran Pia Pipit Pakdi kepada Sultan Muhammad I. Okey, sebagai sebagai untuk diakui peranan Sultan Muhammad I sebagai pemerintah di Kelantan ketika itu. Maka apabila Sultan Muhammad I ni telah membuat pakatan dengan Siam, maka Siam secara sahnya telah meluaskan pengaruhnya di Kelantan. Yang tu cerita di Kelantan. Okey, kita pergi dari segi pentadbiran Kelantan pula. Sultan Muhammad II. Okey, Sultan Muhammad II ni merupakan kepada Sultan Muhammad I. Okey, telah membentuk sistem jemaah menteri. Okey, mengikut sistem ini, Sultan dibantu oleh para pembesar dalam pentadbiran negeri. Dalam pentadbiran wilayah, negeri Kelantan dibahagikan kepada jajahan tertentu. Okey, pada tahun 1904 terdapat 3 jajahan di Kelantan iaitu Selatan, Batu Makebang, Pasir Putih dan Pasir Mas. Okey, pentadbiran pada peringkat paling bawah pula dijalankan oleh Tok Kueng yang turut dibantu oleh Imam. Okey, apa dia Tok Kueng? Tok Kueng pada muka surat 88 kamu boleh lihat maksudnya, iaitu pentadbir yang bertanggungjawab mentadbir kawasan jajahan atau Kueng. Okey, kira penghulu. Penggawas tu adalah penghulu ataupun ketua kampung. Okey, kamu boleh tengok muka surat 88. Okey, jajahan negeri Kelantan. Okey, ada 11 jajahan. Okey, jajahan Kota Baru, jajahan Pasir Mas, Tumpat, Pasir Putih, Bacok, Kuala Krai, Macang, Tanah Merah, Deli, Gua Musang dengan Kecil Lojing. Okey, maksudnya jajahan ni adalah daerah. Untuk kamu senang faham. Okey, kita pergi hubungan luar. Okey, hubungan luar. Okey, Kelantan menjalin hubungan dengan Kerajaan Siam semasa pemerintahan Sultan Muhammad I. Hubungan dengan negeri lain turut diadakan seperti hubungan dengan Terengganu, Kedah, Patani dan negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, mereka tetap menjalankan hubungan dengan negeri-negeri ataupun kerajaan yang dekat dengan mereka. Okey, contohnya dengan Terengganu, walaupun asalnya gaduh, okey, tapi mereka sudah berdamai dan menjalinkan hubungan. Okey, dari segi perundangan. Semasa Sultan Muhammad II, Undang-Undang Syarak telah dilaksanakan.
Okey, pelaksanaan undang-undang ini membolehkan Kelantan berada dalam keadaan aman dan makmur sebagai pusat perdagangan. Okey, dari segi undang-undang ni nanti kita akan cerita di bahagian yang lain. Okey, kita pergi bahagian Terengganu pula. Okey, latar belakang Kesultanan Terengganu. Okey, diasaskan oleh Sultan Zainal Abidin I yang menaiki tahta pada tahun 1708 dan kekal memerintah sehingga tahun 1733. Okey, di bawah sistem pemerintahan Sultan Terengganu telah membawa kemajuan kepada negeri dan memelihara kedaulatan kerajaan. Okey, Terengganu merupakan negeri yang terakhir menerima penasihat British. Dari segi pentadbiran, okey, pentadbiran apabila Sultan berada di atas, maka Sultan akan mempunyai pembesar. Okey, mereka juga turut menggunakan sistem pembesar 4 lipatan, okey, supaya Sultan senang untuk mentadbir. Okey, peranan pembesar sebagai penasihat Sultan dan membantu Sultan dalam urusan pentadbiran wilayah atau daerah. Okey, biasanya yang menjadi penasihat Sultan ni dikenali sebagai bendahara. Okey. Ketika zaman pemerintahan Sultan Omar, okey, sistem penghulu telah diperkemas. Okey, dalam pemerintahan Sultan Zainal Abidin III dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahim. Okey, sistem jemaah mesyuarat kerajaan dibentuk bagi memutuskan sesuatu hukuman atau pengisytiharan negeri. Anggotanya dikenali sebagai ahli mesyuarat. Okey, yang tu dari segi sistem pentadbiran. Okey, dari segi hubungan luar pula. Okey, tetap Terengganu menjalinkan hubungan dengan Siam, juga menjalinkan hubungan dengan Patani, Johor dan Kelantan. Okey, hubungan ni membolehkan Terengganu dikenali sebagai sebuah negeri berdaulat sebab mereka menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri yang lain. Apabila kita berkawan dengan orang lain, maka orang pun akan suka dengan kita dan kita akan diiktiraf. Yang itulah fungsi hubungan luar. Okey, dari segi perundangan pula. Okey, dari segi perundangan, sistem perundangan dan kehakiman berdasarkan prinsip keadilan Islam yang dilaksanakan sejak pemerintahan Sultan Zainal Abidin I. Maknanya, undang-undang Islam ni telah dilaksanakan sewaktu pemerintah Terengganu yang pertama lagi. Okey. Ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin III, Baginda melantik Tengku Musa sebagai Ketua Jabatan Mahkamah untuk urusan berkaitan keadilan dan perundangan. Okey, pada tahun 1911, undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu telah digubal dan dilaksanakan. Hakim mahkamah pula dipilih daripada individu yang berkebolehan dan berpengetahuan yang luas dalam agama Islam. Maknanya, okey, Terengganu ni, pemerintah Terengganu ni untuk melantik seseorang itu sama ada dari segi pembesar, dari segi kehakiman terutamanya adalah orang yang mahir ataupun mengetahui tentang hal ehwal agama Islam dengan menyeluruh. Okey, kita masuk Kerajaan Johor pula. Okey, Johor. Latar belakang. Okey, apabila Jurai Kesultanan Melaka berakhir pada tahun 1699, Kesultanan Johor diperintah oleh keturunan bendahara. Okey, saya ingin cerita sedikit tentang Kerajaan Johor. Okey. Kerajaan Johor ni dulunya, okey, kita flashback balik pasal Kesultanan Melayu Melaka. Okey, Kesultanan Melayu Melaka sewaktu Sultan yang terakhir iaitu Sultan Mahmud.
Okey, Sultan Mahmud Shah. Okey, Sultan Mahmud Shah ni, okey, yang waktu tu, waktu pemerintahan baginda, Portugis menyerang, okey, pada tahun 1511. Okey, apabila diserang, maka mereka pun melarikan diri ke Johor. Maka mereka pun adalah zuriat di kerajaan Johor ketika itu. Sebab tu latar belakang negeri Johor ni disebut tentang Jurai Kesultanan Melaka. Okey, raja terakhir di Johor iaitu Sultan Mahmud. Ya, nama mereka sama aja. Nenek moyang mereka itulah nama kepada cucu depa. Okey. Sultan Mahmud ataupun dikenali sebagai Sultan Mahmud Mangkat di Julang merupakan sultan terakhir yang merupakan keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya cicit terakhir para Meswara, iaitu Sultan Mahmud Mangkat di Julang yang dikatakan mandul dan tidak mempunyai anak. Okey, Sultan Mahmud di Johor ketika itu, iaitu cicit terakhir para Meswara, telah mati dibunuh oleh pembesarnya. Okey, yang mana kesalahan baginda telah membelah perut, dia belah perut isteri pembesarnya iaitu Dang Anum. Sebab apa? Dang Anum ketika itu mengidam ingin memakan buah nangka. Buah nangka. Jadi waktu tu tukang kebun istana lalu di rumah Dang Anum. Dang Anum ketika itu telah mengandung dalam usia 8 bulan. Maknanya perutnya dah besar pun. Tinggal tunggu bersalin. Okey. Dang Anum betul-betul mengidam ingin makan buah nangka tersebut. Jadi tukang kebun ni kesian dengan Dang Anum, dia pun beri seulas. Okey, seulas nangka. Okey, apabila sampai buah nangka tersebut dekat Sultan, okey, Sultan perasan buah tersebut telah ditebuk. Okey, jadi penasihat Sultan ketika itu, okey, menghasut baginda untuk menangkap Dang Anum. Okey. Jadi Sultan pun tanya, Sultan Mahmud, okey, dia tanya Dang Anum. Okey, dia tanya Dang Anum, buktikan ya yang ingin makan nangka tu adalah anak dia, bukan dia. Jadi Dang Anum pun tak berjawab. Jadi Sultan pun ambil keputusan untuk membelah perut Dang Anum. Okey, bila dibelah perut Dang Anum pun mati. Biasalah dibedah, macam kita tengok doktor membedah, doktor membedah manusia, kan ada bius supaya kita pengsan dan tak sedar. Tapi Sultan Mahmud ni dia belah perut Dang Anum tu dalam keadaan Dang Anum sedar. Jadi bila dibelah perut tersebut, Dang Anum mati. Okey, dan bayi dalam perut Dang Anum tersebut sedang mengunyah buah nangka. Jadi Sultan pun terkejut sebab Dang Anum bercakap jujurlah, anak dia yang ingin makan buah nangka tersebut. Maka mayat Dang Anum pun disembunyikan disebabkan waktu tu Laksamana Bentan, okey, suami kepada Dang Anum sedang berperang mewakili Kesultanan Johor, okey, lawan dengan kuasa asing lah. Okey, bila Laksamana Bentan tu sampai ke Johor, dia cari isteri dia tiada. Lepas tu dia dengar cerita bahawa Sultan bunuh bini dia. Okay, bunuh bini dia dengan membelah perut. Jadi Laksamana Bentan pun sakit hati dengan Sultan, maka dia pun membunuh Sultan waktu itu. Yang mana dia menikam Sultan Mahmud. Yang mana Sultan Mahmud ketika itu sedang on the way pergi menunaikan sembahyang Jumaat, pergi ke masjid. Okay, pergi ke masjid. Okay, Laksamana Bentan tikam Sultan Mahmud ketika itu dan Sultan Mahmud pun mangkat. Okay, apabila Sultan Mahmud mangkat, Sultan yang terakhir yang berdarah Kesultanan Melayu Melaka dan tiada waris, maka keturunan bendahara telah
naik. Yang tu cerita Johor. Okey. Baru latar belakang. Okey, kita pergi masuk latar belakang iaitu konflik politik. Okey, konflik politik yang berlaku membolehkan keturunan Temenggung Daeng Ibrahim menjadi pemerintah di Johor. Anaknya baginda iaitu Daeng Abu Bakar yang dilantik menjadi Sultan Johor pada tahun 1885. Okey. Okey, dari segi pentadbiran. Pada zaman pemerintahan Maharaja Abu Bakar, Johor mengalami zaman pemodenan. Okey, baginda mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan dengan menubuhkan Majlis Jemaah Diraja Johor, Jemaah Menteri, Jabatan-Jabatan Kerajaan. Okey, pembesar-pembesar kerajaan seperti Datuk Seri Amar Diraja dan Datuk Bentara Dalam bertanggungjawab membantu Sultan menjalankan pentadbiran. Okey, hubungan luar. Okey, hubungan luar iaitu Maharaja Abu Bakar menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain termasuklah dengan Terengganu, Perak, Pahang, Selangor. Okey, baginda juga menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar melalui lawatan ke Eropah dan Jepun. Kesannya kuasa-kuasa ini mengiktiraf kedudukan Johor. Okey, untuk pengetahuan kamu, Maharaja Abu Bakar yang merupakan bapa pemodenan Johor. Okey, banyak-banyak Sultan Johor ketika itu. Maharaja Abu Bakar ni lah yang telah memodenkan Johor sebab Maharaja Abu Bakar ni bukan sahaja menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu, okey macam Pahang, Terengganu, Selangor kan. Tapi dia juga menjalinkan hubungan dengan negara-negara Eropah dan pergi ke Jepun. Okey, bila baginda pergi ke Eropah, pergi ke Jepun, okey baginda lihat kemodenan okey negara-negara luar ni. Okey, bila dia pergi sampai dan dia balik ke Johor, okey dia laksanakan kepemodenan yang ada di Eropah ketika itu. Maknanya Maharaja Abu Bakar ni dia apa ni orang kata, dia majukan Johor sangat berbanding dengan ayandanya ataupun atuk-atuknya sebelum tu. Sebab tu Johor ni sewaktu pemerintahan Maharaja Abu Bakar lebih terkenal. Okey, dari segi undang-undang pula, okey, undang-undang tubuh kerajaan dimasyurkan dalam pemerintahan Kesultanan Johor pada tahun 1895. Masih lagi di bawah pemerintahan Maharaja Abu Bakar. Okey, yang ni lah cikgu mau cerita tentang undang-undang 3 negeri tadi. Sebab Perlis guna undang-undang kerajaan Kedah. Okey, kita lihat undang-undang tubuh kerajaan Johor. Okey, berkuasa pada tahun 1895. Sultan Johor mestilah Melayu lelaki beragama Islam dan waris pemerintah. Okey. Raja, menteri dan jemaah pengakuan negeri dilarang menyerahkan negeri kepada kerajaan lain. Majlis mesyuarat kerajaan terbahagi kepada 2, majlis negeri dan jemaah negeri. Negeri berkuasa dalam perundangan dan dipengerusikan oleh menteri besar. Okey, majlis ini membantu sultan dan jemaah menteri. Okey. Maknanya dalam undang-undang tubuh kerajaan Johor ni, okey, satu yang cikgu ingin tekankan, okey, dalam undang-undang ni, okey, sudah diberitahu raja, menteri ataupun pembesar yang lain tak boleh berikan kawasan Johor, contohnya mereka mau bagi apa tu kawasan Johor yang lain kan. Tak boleh beri dengan kuasa yang lain. Tak boleh buat perjanjian. Johor adalah Johor. Okey, jangan pecahkan Johor tu dengan memberikan kawasan Johor dengan kepada kuasa yang lain. Yang tu adalah undang-undang tubuh kerajaan Johor. Okey, kita pergi sistem jemaah menteri Kelantan. Okey, diamalkan sejak Sultan Muhammad I. Okey, Sultan Muhammad I yang tadi gaduh dengan Terengganu tu, iaitu anak pertama Long Yunus.
Okey, badan ini terdiri daripada 8 orang jemaah menteri dan setiap jemaah dianggotai oleh 4 pembesar yang mempunyai tugas yang berlainan. Sultan Muhammad II memperkemaskan sistem ini dengan menyingkirkan kerabat yang terlibat dalam perbalahan. Okey, 8 badan tersebut ada jemaah penasihat, raja, jemaah menteri istana, jemaah menteri keadilan, jemaah menteri dalam negeri. Maksudnya jemaah ni lebih kepada jawatan menteri sekarang. Okey, ada menteri dalam negeri, menteri penasihat raja. Yang tu sedikit sebanyak tentang sistem jemaah menteri Kelantan. Okey, undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu diluluskan oleh Sultan Zainal Abidin III pada tahun 1911, dikenali sebagai Ittikan Il-Muluk bi Ta'dil Il-Suluk, yang bermaksud keyakinan kepada pemerintah berdasarkan keadilan. Okey, maksudnya undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu dikenali sebagai Ittikan Il-Muluk bi Ta'dil Il-Suluk. Jadi kalau ada soalan keluar nama bahasa Arab ni, kamu kena ingat yang tu merupakan undang-undang Kerajaan Terengganu. Okey. Dalam undang-undang ni, sistem beraja dan agama Islam sebagai agama negeri dikekalkan. Sultan dibantu oleh mesyuarat kerajaan dan jemaah menteri. Mereka dilarang daripada menyerahkan negeri kepada kuasa lain. Sama juga dengan Johor. Terengganu juga menegaskan untuk tidak memberikan kawasan negeri Terengganu kepada kuasa yang lain. Majlis Mesyuarat Kerajaan diketuai oleh Menteri Besar. Badan ini bertanggungjawab membantu Sultan dan jemaah mentadbir negeri, menggubal undang-undang, kebajikan rakyat, menjaga keamanan dan menjalin hubungan persahabatan dengan negeri lain. Jemaah menteri berhak memilih naib menteri sebagai memilih naib menteri besar setelah diperkenankan oleh Sultan. Senang cerita. Jemaah menteri 3 negeri ni walaupun berlainan nama tapi mempunyai peranan yang sama, dan kita boleh andaikan jemaah menteri ni sama seperti Dewan Undangan Negeri. Ataupun di peringkat pusat sekarang dikenali sebagai parlimen. Yang tu adalah mesyuarat ataupun jemaah menteri bagi negeri-negeri Melayu seperti Johor, Kelantan dan Terengganu. Walaupun ketiga-tiga nama mereka berbeza, iaitu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, Sistem Jemaah Menteri Kelantan, Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu, semuanya masih merujuk tentang undang-undang negeri. Cuma nama sahaja yang berbeza. Sebelum habis masa, saya buka soalan. Siapa-siapa yang ingin tanya soalan, boleh on mikrofon. Tiada soalan jadi hari ini kita belajar tentang latar belakang, iaitu 4.1 tentang pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Dalam Kerajaan Perlis yang merupakan dalam Kerajaan Kesultanan Kedah dan telah terpisah disebabkan oleh Kerajaan Siam telah mengiktiraf Syed Husin Jamalulail sebagai pemerintah di Kerajaan Perlis, dan Perlis masih menggunakan Undang-Undang Kedah. Kedah pula telah wujud sejak Kerajaan Kedah Tua lagi. Maknanya dari Kerajaan Kedah Tua muncul sebagai Kesultanan Kedah, dan Kesultanan Kedah muncul sebagai Negeri Kedah pada hari ini.
Maknanya Kedah ni merupakan negeri yang tertua di semenanjung tanah Melayu. Okey. Okey, dari segi Kelantan, kamu kena ingat cerita tentang Long Yunus. Okey, Long Yunus mempunyai anak iaitu putera-putranya seperti Long Muhammad, okey, Long Jainal, Long Ismail dan anak yang pertamanya iaitu Sultan Muhammad I ataupun Long Muhammad telah bergaduh ataupun berperang dengan Terengganu disebabkan Sultan Terengganu telah melantik menantu baginda iaitu Tengku Muhammad bagi menggantikan Long Yunus yang telah mangkat. Okey, jadi anak Long Yunus pun mengamuk sebab sepatutnya mereka yang layak untuk menggantikan ayahanda mereka, tapi disebabkan Terengganu cari pasal, maka mereka pun isytiharkan perang dengan dibantu oleh kerajaan Siam. Okey, dari segi kesunanan Terengganu pula, Terengganu macam biasalah tetap diperintah oleh Sultan yang dikenali sebagai Sultan Zainal Abidin I. Okey, undang-undang Terengganu iaitu undang-undang yang bernama bahasa Arab tu Ittikan Ilmuluk bi Ta'dil Il-Suluk. Okey, iaitu keyakinan kepada pemerintah. Okey. Antara banyak undang-undang, cuma undang-undang Terengganu sahaja yang mempunyai nama bahasa Arab iaitu Ittikan Ilmuluk bi Ta'dil Il-Suluk. Okey, dari segi Johor. Johor macam cikgu cerita tadi, merupakan jurai Kesultanan Melayu Melaka tetapi telah diganti dengan bendahara. Bendahara pula. Nanti untuk subtopik seterusnya, cikgu akan cerita bagaimana bendahara dengan temenggung tu, yang mana temenggung lagi berkuasa daripada bendahara. Sebab mereka ada perjanjian. Ya. Jadi kamu kena ingat Sultan Johor apabila mangkatnya Sultan terakhir yang berdarah Kesultanan Melayu Melaka telah digantikan oleh bendahara. Bendahara ni asalnya rakyat biasa tapi mempunyai pangkat sebagai bendahara. Bendahara merupakan orang penting bagi Sultan sebab bendahara menjalankan tugas menjadi penasihat Sultan. Jadi maknanya keturunan Johor sekarang ni bukanlah keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Ada apa-apa soalan? Cikgu. Sebelum kita tamatkan kelas. Cikgu. Ya, Ryan. Jadi negeri Melayu tidak bersekutu ini dia tak ada campur tangan dengan British ke, Cikgu? Ada dekat subtopik yang kedua, tapi British macam dia ingin kuasai Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu juga Johor ni sekadar untuk kuatkan pengaruhnya di tanah Melayu. Sebab waktu ni akan ada cerita tentang Jerman, Amerika Syarikat yang ingin menjajah negeri-negeri ni. Jadi untuk British masih ada hak, Cikgu? British masih ada hak, tapi ada. Sebab waktu ni British baru nampak wujudnya Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Waktu ni dekat subtopik yang kedua kita akan nampak macam mana British ingin memiliki 5 negeri ni. Tapi dekat sini, dekat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini, British tak boleh letak residen. Dia cuma boleh letak penasihat sebab Sultan bagi 5 negeri ni berkuasa. Mereka tak sama dengan Sultan-Sultan dekat negeri-negeri Melayu bersekutu. Yang mana Sultan dekat negeri Melayu bersekutu ni mereka macam lemah sikit berbanding dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Nanti kita akan cerita dekat subtopik seterusnya. Boleh, Ryan? Boleh. Jadi dekat subtopik yang seterusnya, kita akan masuk sejarah pada hari Rabu. Kamu baru nampak macam mana British pun ingin menjajah Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dengan dibantu oleh Siam. Jadi kelas hari ini cuma cerita tentang latar belakang Kesultanan negeri-negeri
Melayu tidak bersekutu sahaja. Okey, kita jumpa kelas seterusnya pada hari Rabu. Okey kelas, terima kasih. Okay, bye cikgu, bye cikgu. Bye. Terima kasih ya. Halo Raif.